صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله القائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. نصلي ونسلم على رسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Yang dikasihi lagi diingati sahibul fadilah saudara pengurus surau serta seluruh sahabat dan kuasanya dan juga pegawai-pegawainya. Yang dikasihi lagi diingati sahibul fadilah tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan selamanya kita mengucap syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini alhamdulillah setelah kita tidak bertemu lebih kurang dalam 2 bulan begitu antaranya mendapat kerahmatan, keberkatan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang saya baca malam muqaddimah tadi tuan-tuan, katakanlah hai Muhammad bahawa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan kamu. Kemudian Allah yang mematikan kamu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kamu kembali, summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah akan menghimpunkan semuanya itu pada hari kiamat, la raiba fih. Sesungguhnya hari yang akan datang itu tidak diragui akan kedatangannya. La raiba fihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi sebahagian daripada manusia ini tidak mengetahui tentang hal-hal itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, insyaAllah malam ini kita masuk bab beriman kepada adanya hari kemudian nanti. Sebagaimana yang saya sebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala, summa yajma'ukum, semua Allah Subhanahu Wa Taala akan menghimpunkan kita kembali. Kita akan dihidupkan kembali, kita akan keluar daripada kubur masing-masing dalam keadaan berbagai-bagai. Ya. Mudah-mudahan kita keluar daripada kubur kita seperti mana kita dimasukkan dalam kubur kita. Begitu. Moga-moganya begitulah. Ya. Walaupun dia ada lebih kurang 11 ataupun 12 gulungan. Cuma satu sahaja yang dia seperti sedia kala. Mudah-mudahan kita tidak begitu keadaannya. Kita ambil contoh lah tuan-tuan ya. Ambil contoh. Ya. Dalam kitab yang nipis tak berapa banyak sangat tentang bagaimana orang yang bangun dari kubur yang mana kematiannya itu dia masih lagi dalam keadaan bergelumang dengan minum arak. Orang tobat-tobat, besar mati pun orang tobat-tobat, ngombe wae. Minum saja arak. Tidak bermula hari kalau tidak bermula minum arak. Ada orang yang seperti itu tuan-tuan. Ya, nanti besok bila dia dibangunkan tuan-tuannya, bagaimana keadaannya? Keadaannya matanya itu kebiru-biruan. Tak perlu nak beli apa namanya itu ya. Itulah yang orang perempuan selalu beli itulah. Tak payah beli. Allah bagi tahu matanya biru, kebiru-biruan. Tapi mukanya hitam legam. Badannya begitu juga. Lidahnya terjelir keluar dan baunya sangat busuk. Lidahnya itu hampir sampai ke pusat. Macam anjing lah lebih kurang macam itu. Itu bagi orang yang tidak taubat. Sampailah kematiannya itu masih lagi minum arak. Itu jangan kita rasa macam minum, kan dulu-dulu kan suka-suka macam itu. Zaman-zaman bujang lah biar. Kan? Cheese lah macam lah. Tuan-tuan, Allahu Akbar tuan-tuan ya. Bila dah tua-tua begini keadaannya begitulah tuan-tuan ya.
Baik, beriman kepada hari kemudian, tempoh hari sebelum kita masuk Ramadan, kita dah baca sikit saja tuan-tuan ya. Sebagai mukadimah kita baca hari ini. Baik, beriman kepada hari kemudian adalah wajib bagi kita untuk mengimani datangnya hari kemudian nanti. Bukan setengah orang yang beranggapan bahawa kita dah mati habis-habis dah gitu dah. Dah tak ada apa-apa dakwa dah tak ada no, tak ada. Kita tetap akan dibangunkan kembali dan kemudian akan ditanya segala apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini dan kemudiannya akan diberikan balasan. Mengingkarinya adalah kufur. Pada hari itu akan dibangkitkan dan dihitung segala amal manusia untuk diberikan balasan yang sesuai dengan amal itu. Yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas jahat. Hari kemudian ini ialah hari akhirat, yaitu hari pembalasan. Sedang hari dunia ialah hari yang ada sekarang ini, yaitu hari melaksanakan amal pekerjaan. Ketiadaan amal dan pekerjaan yang baik pada hari itu menyebabkan rugi dan sesal di kemudian hari. Bagi kita umat Islam ada dua hari, yaitu hari dunia dan hari akhirat. Dan kemudian dan kehidupan yang sebenarnya ialah di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata la hayawan law kanu ya'lamun." Dan tidak ada kehidupan di dunia ini melainkan sia-sia dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenarnya kalau adalah mereka mengetahui. Kerana itu tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena yakin bahawa kita akan balik kampung. Ya, balik kampung. Macam Barack Obama tuan-tuan, Presiden Amerika, Barack Obama, zaman-zaman kecilnya dulu dia itu duduk di Indonesia. Bila dia dapat peluang balik ke Indonesia tuan-tuannya atas jemputan, maka dia kata balik kampung. Dia cakap Melayu Indonesia lah tuan-tuan. Balik kampung dia kata. Sekarang ini saya balik kampung dia kata. Dia ceritalah itu gini apa semua makanan yang dia suka, kat mana dia selalu bermain gitu gini dan sebagainya, campur-campur lah. Setiap ada cakap Indonesia saya. Tapi kita akan balik kampung tuan-tuan. Kerana asal usul kita ialah kedua-duanya itu kejadian kedua-duanya itu di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula dengan Adam. Saya telah pun pernah menceritakan tentang bagaimana Adam itu diambil tanahnya itu daripada seluruh dunia. Di seluruh dunia. Tak pastilah tanah Malaysia ni diambil ke tidak, wallahu a'lam tuan-tuan ya. Tapi tempat yang cemar di mana letaknya maka jadilah cemar. Apa dia? Paris. Tanah Paris itu jadinya lah kemaluan. Jadi tempat yang cemar. Kalau tidak menjaga kenang betul, Allah dah bagi tahu bagian-bagian macam itu tuan-tuan ya. Baik, sebab tu tuan-tuan, kita balik nanti tuan-tuan, kita akan ada dua kampung. Tak ada kampung ketiga, tak ada. Dua kampung saja. Iaitu kampung apa dia? Kampung baik dan kampung tak berapa baik. Iaitu kampung neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kampung yang disediakan oleh Tuhan yang Maha Adil untuk kediaman orang-orang kafir dan orang-orang yang berdosa menerima azab siksanya, yaitu kampung yang dinamakan Jahannam. Ini orang-orang kafir. Kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, sekarang ini jangan kita mengikut lenggang liuk orang-orang kafir. Ya, jangan ikut kita begitu. Yakinlah dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini akan berulang balik seperti mana 22 bulan yang sudah. Dululah pemerintahan 22 bulan. Ya, dulu-dulu tak cerita-cerita tentang apa dia? Tentang apa namanya? Nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebenarnya bukan hanya setakat di sini, di Indonesia juga bila saya baca artikel pun macam itu juga. Pihak kerajaan Indonesia pun juga tidak membenarkan. Kerana nama Allah itu spesifiknya khusus untuk orang beragama Islam. Bukan lain daripada itu. Tuan-tuan, kita bimbang sangat tuan-tuan. Kita bimbang sangat. Bimbangnya macam mana? Bukan bimbang atas kita. Kita insya-Allah ta'ala yang biasa duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah. Tapi kita bimbang nanti besok anak cucu kita yang akan datang. Kita dah tak ada dah tuan-tuan. Tiba-tiba dapat perkhabaran daripada para malaikat. Nyatakan bahawa siapa?
anak kamu, cucu kamu sudah beralih. Hari ini banyak begitu terjadi tuan-tuan. Di mana? Di Indonesia terjadi. Asalnya dah lahir daripada rahim orang Islam. Atas kemewahan sedikit gitu gini dan sebagainya tuan-tuan. Ini berlaku bukan hari ini tuan-tuan. Berlaku daripada dulu. Pasal apa? Dalam Bible dia orang ni ya. Allah itu diletakkan namanya kat situ Allah. Nanti besok tuan-tuan. Akidahnya tuan-tuan. Akidah ini. Bila sebut kan seorang laki-laki Kristian kemudian perempuannya Islam. Allah sama. Allah engkau dengan Allah aku sama. Akhirnya dia akan berkahwin. Bila berkahwin tuan-tuan. Tuan-tuan kalau seusia dengan saya ini tuan-tuan mesti kenal penyanyi Emilia Contessa. Wah itu dia. Ya. Emilia Contessa ini bapaknya bukan orang sembarangan. Orang alim. Tapi dia berkahwin dengan orang jutawan Indonesia yang beragama Kristen. Akhirnya dia masuk Kristen. Sampai keluar belajar minum, memasak daging khinzir. Sampai keluar. Tapi hari ini alhamdulillah dia patah kembali. Tapi bila patah balik ni tuan-tuan, 20 tahun kamu kena qada segala Islamnya. Apa ni? Segala solatnya, segala puasanya, segala itunya semua. Itu dia. Dan kalau sekiranya dia mati, orang murtad ini, bila dia mati, dia tidak boleh kalau dalam undang Islam, dia tidak boleh diselia oleh orang Islam. Biarkan begitu saja. Kerana dia sudah mengingkari bai'ah dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Neraka itu mempunyai 7 lapis dan tiap-tiap satu lapis di antara bagi satu puak yang tertentu. Surah Al-Hajar ayat yang ke-44, 43 dengan 44. Dan bahan bakarnya api ialah manusia, batu dan jin. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Itu dia. Bahan bakarnya apa dia? Manusia dan juga batu. Batu apa dia? Batu berhala. Ya, yang dan searti dengan waktu dengannya. Ya. Dan bahan bakarnya api ialah manusia dan juga batu dan jin. Sebab itu tuan-tuan, dia bila berlaku sesuatu itu semua kitab ataupun semua alim ulama kita menyatakan dan juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau sekiranya seseorang itu ya di kuburan itu diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia dengan jin saja yang tak dengar. Tapi selain daripada manusia dengan jin, dia akan mendengar apa dia tentang siksaan yang sedang dilakukan di ke atas ahli kubur itu. Sebab itu tuan-tuan, kita jarang begitu dengan. Saya pernah melihat satu YouTube ni tuan-tuan ya, yang dibuat oleh orang nak tahu bagaimana apakah betul selain daripada jin dan manusia ini dia mendengar itu ayam dilepaskan. Ya, ayam dilepaskan, lepas tu ayamnya itu macam takut dan sebagainya. Ya, dan kemudian dia bukan berkokok lah, dia berketuk kok macam tu. Ya, dan kemudian dia lari daripada situ. Menunjukkan bahawa berlaku penyiksaan. Cuma manusia dengan jin saja yang tak dengar. Kerana itu tuan-tuan, buruk dan baiknya itu nanti bila yajma'u yauma yajma'umul wa yajma'u yauma qiyamati la raiba fi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Nanti akan bila saja kita semuanya ini dikumpulkan pada satu tempat, yaitu pada hari kiamat, dan kemudian masalah itu pun hari itu tidak akan diragui oleh siapa pun. Ya? Baik. Manusia akan dikumpulkan di sana setelah mati dan dibangkitkan untuk menghadapi persoalan yang baru. Orang-orang yang beriman sudah tentu mengetahui betapa sulitnya perkara yang akan ditemui, tetapi jalan mengatasinya akan ditunjukkan dan diterangkan oleh agama. Sebab itu, bila sahaja seorang itu hanya beragama sahaja dan tidak ada tunjuk ajar, tuan-tuan, kita akan melihat dalam kehidupan hariannya saja pun sudah tahu. Ya. Berbanding dengan yang memang sengaja kita nak mencari bagaimana petunjuk itu daripada agama. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alim ulama ini sangat dibenci oleh mereka. Terutamanya orang munafik lah tuan-tuan ya. Dia tak suka dengan pengajian ini, dia tak suka dengan itu gini dan sebagainya. Ya.
Walaupun hari itu tengah bising tentang bagaimana azan tak boleh keluar daripada, iyalah tuan-tuan, kalau tak boleh keluar, macam mana orang sana tahu azan hari itu dah masuk waktu, cuma kat dalam sahaja. Jangan kata kat luar sana jauh-jauh, yang dekat-dekat sini pun kita tak dengar. Kerana azan itu syariat. Azan itu syariat. Kalau syariat tidak boleh dilaungkan, bagaimana? Bagaimana keadaan? Waktu orang kafir ini memangnya daripada dulu lah tuan-tuan. Yang namanya kafir ini dia akan bersatu. Yang namanya kafir ini akan bersatu untuk nak hancurkan Islam. Orang Islam saja yang tidak mau bersatu. Masing-masing dengan fikrah masing-masing. Saya pun tak tahulah macam mana. Bantai satu dengan yang lain gitu. Gini, tak mau tunduk-tunduk kepada Allah SWT. Tapi bila hujung saja tuan-tuan dalam keadaan sekarang inilah tuan-tuan, kadang-kadang orang Korea kita. Ada sebagiannya tak kenal dengan Pak Imam. Azhar ni jadi apa pun dia tak tahu. Gitu gini. Lepas tu nak tanya lah ni, saya nak nikahkan anak. Barulah dia cari gitu, baru gini dan sebagainya. Jauh dia daripada pimpinan Ar-Rahman. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita bimbang tuan-tuan hari ini. Yang ada dewan musola ini pun kira sebenarnya sebagiannya setengah daripada nak pencin, dan yang sudah pencin pun. Yang RTM macam saya pun ada juga. Macam Azhar lama sikit lah RTM. Kalau saya dengan Ustaz ni dah dekat-dekat lah. 68 ni Ustaz ya. RTM rehat tunggu mati. Lebih kurang macam tu. Kan begitu agaknya. Yang muda-muda tak tahu bila masanya dia nak akan datang pergi ke surau. Kita pun tak tahu. Tapi ada buat sambutan hari raya ada buat. Tahun ni tak tahu. Hari ni tak tahu, tak ada ya. Tak ada lah. InsyaAllah lah. Kita nak tahu tengok Korea kita, ahli Korea kita datang bila masa? Waktu sambutan hari raya. Sebab apa? Sebab ada mam. Yang dalam solat, kat luar tak solat lagi tuan-tuan. Tak kemah-kemah duduk, tak solat lagi, tak mau solat sama-sama. Tuan-tuan pun barangkali menyaksikan begitulah. Itu bukan di tempat tuan-tuan lah, tempat saya lah tuan-tuan. Tapi begitulah keadaannya. Jauh daripada pimpinan Ar-Rahman. Allahu Akbar. Mati adalah perkara yang tentu, cuma masanya tidak diketahui. Dalam awal-awal bukan awal Ramadan, awal hari raya. Hari raya. Orang Kampung Meru dia tahu. Kalau asal orang Kampung Meru dia tahu yang namanya wak sirat. Kerana Meru ni ada banyak sirat. Jadi dia ada telahan masing-masing. Anak dia hari itu meninggal. Namanya Haji Rosli. Badannya tegap. Orang mana? Darul Islam. Dia duduk dekat Meru 3. Yalah, kalau nak dikira umur dia masih bawah saya lagi jauh. Masih lagi jauh. Abang dia almarhum Hasan bin Sirat itu dia duduk taman Meru Jaya. Taman Meru Jaya. Dan bapak dia istilahnya dulu panggilannya itu Wak Sirat Ketek. Kalau disebut Ketek itu aku tak tahu pasal apa. Tapi orang tua panggilnya macam tu. Sirat ni, sirat kecap, sirat ketek, sirat ketek. Jadi tahulah tu orangnya gitulah macam tu. Saya pun tak tahu kenapa dia kena tangkap ketek ke ataupun dia tak tahu, wallahu alam. Tapi begitulah. Dulu kan, sekarang ni pun kalau banyak-banyak namanya yang sama-sama kan, dia akan begitu. Tempat saya kerja tu yang namanya Mat tu banyak-banyak Mat. Mat Sulaiman, Mat Terung. Rupanya dia daripada kampung Terung, Perak. Ingatkan dia suka makan terung. Rupanya dia kan daripada kampung Terung. Itulah istilah kita begitu. Tapi nak sebut kata, Haji Rosli ini orang yang sangat humble dan kemudian dia suka menolong. Dan dia salah seorang daripada sukarelawan di mana Masjid Asy-Syarif. Dia meninggalnya begitu.
Allahu Akbar tuan-tuan. Kita pun tak tahu bila masa expired date kita. Tapi dalam rangka nak sampai ke situ juga. Nak sampai ke expired date tu. Masing-masing kita. Ya. Kita bimbang nanti besok tuan-tuan ya. Kita bimbang nanti besok bila kita tinggalkan dunia ini. Anak-anak kita tak mau duduk lagi dalam itu. Allahu Akbar. Mati bukanlah berarti lenyap sama sekali, tetapi mati adalah bertukar tempat. Bekalan utama, bekalan untuknya tentulah mesti disediakan. Kalau tidak, kecewalah dia. Itu tuan-tuan, apa dia? Dia mestilah. Kita nak pergi jauh. Sini banyak yang pergi haji. Yang dapat pergi haji. Korea sini. Ada? Tak ada. Adalah tu, tapi dia orang tak declare kot. Ataupun dia dah hantar pergi ke Masjid Asyarif pun barangkali. Pasal sini tak bagi hadiah, dia pergi sana. Sebab saya ada 2 orang. Ya. Hari itu borak-borak cerita di mana ya saya dengan ada seorang tu. Rupanya sekarang ini kalau kita mohon rayuan, mohon rayuan dan kemudian dapat, kena bayar 30,000 rupanya. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita duk fikir macam mana ya. Tabung haji ni, berdirinya tabung haji ni atas usaha orang kampung yang toreh getah, yang tarik tu gini. Mula-mulanya pasal apa? Yang menjadi pencarung itu adalah orang kampung, bukan orang pekan-pekan, bukan. Kerana kaedah dulu kan, ya, kaedah dulu orang letak sepan dalam bantal, dalam tong beskot, dalam petak bawah tilam. Jadi benda tu tak mau dipikirkan oleh orang cerdik pandai. Siapa dia? Profesor Engku Aziz. Mencadangkan diwujudkan satu tabungan, iaitu tabung haji. Bila masuk tabung haji diedar dia, maka banyaklah orang kampung, mana duitnya itu terjaga. Daripada situ maka berlakulah pembiakan duit itu menjadi ladang-ladang. Bukan hanya setakat di Malaysia saja, tetapi di Indonesia pun banyak. Di Sumatera, ya, ladang tabung haji. Padahal duit itu daripada orang yang kerja noreh getah. Kenapa tidak dia memberikan sedikit keutamaan kepada orang-orang yang menjadi pencarum? Kenapa nak betul-betul Allah Akbar 30,000? Kerana ceritanya ada satu suami isteri, orang veteran lah, senangnya cakap orang veteran. Tahun yang awal hari itu, suami yang dapat, isteri tak dapat. Jadi suaminya tak nak pergi. Tahun yang ini mohon sama-sama dengan rayuan. Dua-dua dapat rayuan itu untuk pergi. Tapi kena bayar 60,000. Tak situ Pak Lungo Haji loh Kang. Tak situ Pak Lungo Haji. 60,000 nak cari duit kat mana? Bonus yang keluar sedikit saja. Dividennya sedikit saja. Kan? Macam mana? Padahal hari ini kalau nak dikirakan harga kelapa ya boleh tahan juga. Kan? Maknanya kaya rayanya tabung haji itu ialah daripada orang kampung. Orang-orang inilah macam kita-kita inilah. Ya. Sebab itu bila orang nak pergi haji ini, semalam bagi ada dua kawan saya di Taman Datuk Bandar, dia dapat pergi haji. Ya, dapat pergi haji dan kemudian hajinya perginya pada 3 hari bulan 6. Dah buat persiapan sudah. Fizikal dan mental sudah, dia kata alhamdulillah. Maknanya daripada segi harta bendanya dia dah siapkan gitu gini, ya. Hari-hari gitu gini dah buat kesihatan dan sebagainya. Dan semuanya itu kerana apa? Di sana kita perlukan kerana haji ini bukannya ada rukun qauli, tapi banyaknya rukun fi'li dan juga rukun qalbi. Nak baca boleh, tak nak baca pun tak apa. Tak ada masalah. Tetapi nak kena ada belanja. Lebih-lebih lagi duit kita dengan duit Arab Saudi, kita lebih murah. Dia lebih mahal. Ketika saya pergi haji tahun 2009, saya tukar RM100 masih boleh dapat 100 rupiah. Kan RM100 duit kita. Sekarang ini 100 kita dia dapat lebih kurang dalam 90 lebih aja lah. Antara macam itulah wallahu alam. Saya tak mengerti di sana. Jadi maknanya
Kita nak pergi perjalanan jauh. Bila perjalanan jauh, ada 8 dimensi lagi untuk sampai ke Yaumul Mahsyar. Bukan sikit-sikit, bukan. Kita sekarang dalam alam yang ketiga. Pertama alam roh. Yang keduanya alam rahim ibu. Yang ketiganya alam dunia sekarang yang kita akan lalui. Sebab itu disebut kat sini ni, dia bukan lenyap begitu saja, tetapi beralih daripada satu dunia kepada satu dunia yang lain. Dunia roh, kita di alam roh, kita tak tahu bagaimana keadaan ini. Kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak tahu bagaimana keadaannya kerana ketika itu dalam alam roh. Kemudian roh itu dimasukkan ke dalam rahim ibu, yaitu anak yang dia kandung, dan kemudian hiduplah dia. Maka bermulalah dia daripada alam rahim rahim roh, daripada alam roh kepada rahim ibu, maka dia akan ada kena usaha sendiri. Maksudnya ada bantuan daripada ibu makan bagaimana dan sebagainya. Tidak seperti mana dalam alam roh. Tak susah. Daripada alam rahim masuk kepada alam dunia. Lagilah tuan-tuan. Sebab itu masyarakat kecil yang bermula bagi awal-awal tu ialah mak bidan. Kemudian keluarganya dan sebagainya. Dia tidak boleh sendirian saja. Tidak pernah kita dengar bayi keluar daripada rahim ibunya itu pakai pampers sendiri. Tak pernah. Ataupun dia potong pusatnya, tak pernah. Semuanya itu memerlukan masyarakat. Bermula daripada hari itu dia perlukan masyarakat dan dia tidak boleh duduk diam-diam duduk di rumah. Duduk di rumah saja. Aku ialah kebetulan dia pula kaya, kan? Aku tak payah dengan masyarakat pun tak apa. Aku dah ada semuanya ni, buat apa naknya dia? Ya, itu lebih kurang antaranya. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena berhati-hati dalam keadaan. Ya, bekalan itu penting kerana perjalanan yang agak jauh dan kemudiannya bekalan itu perlu kita lakukan. Sebab itu dalam rahsia kematian yang saya sebutkan dulu tuan-tuan tentang bagaimana 7 perkara yang boleh menjadikan aset kepada kita untuk pencen sesudah daripada kita mati. Ya. Salah satu daripadanya membangunkan masjid, tuan-tuan. Duit-duit tuan-tuan ini tuan-tuan yang jadikan indahnya surau ini yang hari ini sudah digunakan untuk solat Jumaat ni tuan-tuan. Walaupun kita belum meninggal tuan-tuan, tapi sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian kalau sekiranya kita menjenamakan infak kita ini untuk surau, pembinaan surau ini sehingga selesai cantik begini keadaannya tuan-tuan, kepada arwah, kepada ibu bapa kita, maka dia berjalan begitulah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab itu disebut kata sini ini bekalan. Dia bermula pada hari yang pertama kita berada di alam barzah, maka pencen kita akan bermula daripada situ. Bermula daripada hari itu. Kalau kita malam-malam lah, kalau siang-siang lah. Bermula daripada situ, pencen kita bermula sampai bila? Sampai ila yaumil qiyamah. Maknanya kita akan melalui begitu, gini dan sebagainya. Tuan-tuan, ya. Umur seseorang manusia terbatas sampai masanya datanglah ajalnya. Para malaikat di langit diutus untuk menerima ruhnya yang telah terpisah dari badannya. Seorang yang beriman diterima dengan hormat dan ucapan selamat. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Mereka yang mau diwafatkan atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat dengan baik sambil berkata kesejahteraan atas kamu. Sebab itu tuan-tuan, nyawa kita ini tuan-tuan, nyawa kita ini ketika mana kita lahir daripada rahim ibu tuan-tuannya, akan disambut oleh keluarga dalam keadaan senyum dan ketawa. Ya, senyum dan ketawa. Tuan-tuan, bila saja roh kita keluar daripada jasad kita ini tuan-tuan, kalau orang itu orang yang baik, maka akan dialu-alukan oleh malaikat seperti mana yang disebutkan ini. Ditarik tuan-tuannya, sebagaimana yang saya nyatakan dulu, bahawa roh kita ini akan keluar, akan ditarik oleh 4 malaikat. Bermula daripada ibu jari kita, kemudian kepada buku lali kita, alias polok. Masih disebut polok ya? Ya kan? Polok. Nah, polok ya. Nah, orang tua aja tahulah, ya itu namanya polok, buku lali namanya. Orang jauh cakap polok. Jauh sangat polok dengan buku lali. Bermula dari situ naik sampai ke atas, sampai kepada gor-goroh sini tuan-tuan, yaitu pada
tekak kita ini tuan-tuan, maka yang menyambutnya ialah malaikat Israel. Allah disebut. Sementara dalam masa nyawa itu berjalan naik ke atas, jika orang itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan diberikan kata-kata yang murni dan baik. Ya, seperti mana selamat hal, baik kebahagiaan, macam-macam lah dia akan sebut gitu tuan-tuannya, dengan gitu gini dan sebagainya. Akhirnya tuan-tuan, bila saja malaikat Israel itu tuan-tuan, dia akan keluarkan dan akan diletakkan di satu kain kafan yang didatangkan daripada surga Allah Subhanahu Wa Taala, yang baunya yaitu seperti mana bau kasturi. Antara macam itulah tuan-tuan. Tetapi kalau sekiranya nyawa itu bukan nyawa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, caci maki, sial engkau, macam-macam lah tuan-tuan, dan kemudiannya dia akan dihamparkan kepada satu kain, yang mana kain itu ialah berwarna hitam dan berbau sangat busuk. Tuan-tuan, kita akan melalui satu tapisan, yaitu di mana jika sekiranya orang itu baik, maka dia akan diterima, dibuka pada pintu langit dunia, yaitu langit yang pertama. Barulah dia naik terus. Saat ini itu kita belum lagi orang Jawa cakap belum diulesi lagi, ataupun sedang diulesi lagi, sedang dimandikan, sedang dikafarkan. Nanti dia akan turun balik roh kita itu untuk diperlihatkan keadaan kita, teman-teman. Baik. Kepanasan api neraka itu 70 kali kepanasan api yang digunakan di dunia ini, sebagaimana diterangkan oleh hadis yang berikut. Ini nanti tuan-tuan, kampung yang satu ini sangat-sangat kita tidak nak. Kita tak nak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Qala fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluha mithlu harriha. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, kepanasan api kamu yang digunakan oleh anak Adam di dunia hanyalah 1/70 kepanasan api neraka Jahannam. Maknanya api yang kita ada di muka bumi ini 1/70. Ada 69 lagi. Jadi maknanya tuan-tuan, Allahu Akbar. Itu satu ni pun tak boleh tahan. Kawan saya tuan-tuan, dia ada tonsil. Ya. Saya pun kadang-kadang juga, bila dia merah gitu kan, dia akan jadi panas macam demam gitulah lebih kurang. Jadi masa saya duduk di Taman Seri Cerakah dulu, ya, dia ada tonsil, dia kerja dengan Mas dulu, ya, Mas Subang. Jadi dia cerita waktu di laser tu untuk dia tak boleh injek. Pasal apa? Kalau dia buat injection, dia ada alahan, boleh bawa maut. Maknanya dia allergic. Allergic ngomong Jawa ya, ngomong Melayu ya. Maknanya kalau dia di-injek tuan-tuan, injek pun ngomong putih juga lah, dia kepergian. Disuntik, dicucuk tu tuan-tuannya, dia ada penat ngomong allergic kan, semua orang tahu kan, orang tua, orang muda semua tahu kan allergic kan. Dia boleh jadi sesak napas dan boleh jadi kematian. Jadi dia tak boleh disuntik. Jadi secara macam itulah. Rasanya macam mana? Namanya panggil nama dia bat je, bat. Rasanya macam mana? Abang ambil mancis tu bang ya. Ini mancis ni kira 1/70 tu bang, panas je. Jadi ambil mancis tu, abang letak lebih kurang dalam 10 minit bang kat situ bang. 10 minit. Habis saya cakap, ya kosong, matang tanganku. Begitulah bang. Oleh kerana saya tak boleh disuntik, kalau saya disuntik nanti saya jadi macam-macam. Jadi ini saya terpaksa itulah untuk nak keluarkan untuk nak tonsil tadi itu, maka dia pakai macam itulah. Sakitnya dia kata tak usah ceritalah dia kata.
Umpamanya macam tadi itulah saya kata. Dia, umpamanya macam abang ambil lighter tu, lepas tu abang ambilkan dalam itu lighter yang koreknya macam tu, yang pakai gas lagi tak tahu macam mana kan. Kan sekarang macam tu kan, cetek macam tu kan ya. Oh, macam EXO kan. Oh, lagilah tak tahu macam mana. Ya, jadi 1/70 itu dunia punya. Pun kalau ikut ceritanya tu dia jauh lagi, dia jauh gitu. Banyak lagi cerita tentang api yang ada di dunia ini, cerita asal usulnya macam mana. Itu pun setelah direndam begitu gini barulah dibagikan kepada kita. Okey. Kalau ada nak azan ya. Kita azan dulu ke atau nak terus? Azan ya, Syekh. Oh, sahabat saya ni duduk kat luar dia tu. InsyaAllah minta azan dulu Syekh. Nanti kita habiskan sikit aja. Lagi 2 minit. Okey, saya habiskan. Okey ya. Jadi sahabat-sahabat baginda berkata, demi Allah sesungguhnya sekadar itu pun cukuplah untuk menyiksa. Baginda SAW bersabda, meskipun demikian kepanasan neraka jahanam ditambah melebihi kepanasan api dunia sebanyak 69 bahagian. Ada 69 lagi kepanasan yang tidak ada taranya, yang tidak ada tapisan-tapisannya. Tiap-tiap satu seperti kepanasan api dunia ini. Oh, dia akan lebih lagi panasnya. Jadi kerana itu tuan-tuan yang rahmat Allah SWT, begitulah tuan-tuan, 2 kampung yang akan kita balik nanti. Di manakah kampung? Sebab itu kampung itu hari ini kita boleh pilih tuan-tuan. Nak pilih yang itu, yang ini yang baru kita cerita, ataupun nanti kita cerita tentang kampung yang kedua. Mudah-mudahan apa yang saya sebutkan ini tuan-tuan menjadi manfaat kepada kita dan kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat kita. Mudah-mudahan untuk mencari kampung yang kedua, bukan kampung yang pertama. Jadi ada baiknya tuan-tuan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kekurangannya dari sifat kekurangan diri saya sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.